أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحاب نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan arti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya, seperti mengambil lapan bagi diri. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Jadi alhamdulillah kita sambung pelajaran ilmu aqidatul tauhid ini melalui kitab Faridatul Faraid, yang mana kemarin kita berbicara tentang ta'rif kepada wajib pada akal. Jadi kita nak selesaikan pada hari ini. Jadi makna wajib pada akal itu ialah barang yang tiada tasawur. Tasawur mana tiada tergambar, tiada terima. Fil akli pada akal, tak boleh terima pada akal tiadanya, ketiadaannya. Akal tak boleh terima kata tidak ada. Ketiadaannya. Jadi akal kita tak boleh terima kata tidak adanya barang yang itu. Sebagaimana saya sebutkan kemarin, kalau dipintaskan maknanya itu, dia akan berbunyi dengan ayat yang lebih mudah lah untuk kita. Sekarang dia panggil barang yang tentu ada. Tentu ada, mesti ada. Itu makna wajib. Misal yang dibuat oleh mu'alif kita rahimahullah ta'ala, seperti mengambil lapan bagi jirim. Mana jirim itu mengambil lapan bagi, makna oleh jirim. Jirim mana mengambil lapan. Jirim maknanya ialah jirim. Dia ada beberapa istilah yang perlu kita fahami. Tentang oleh panggil makhluk ataupun oleh panggil diri kita ini dia panggil jirim, dan setengahnya dipanggil jisim, dan setengahnya lagi itu dipanggil dia asas kepada ilmu ni. Dia ada satu ilmu pengantar. Ilmu pengantar kepada ilmu akidah tauhid. Nama dia Maqulatul Asyarah. Mana makulat asyarah? Asyarah maknanya 10, kerana ada 10 perkara yang dibincangkan. Satu daripadanya adalah jirim, dan yang 9 lagi itu adalah arad dia panggil. Jadi makhluk ini, dia makhluk 2 perkara saja. Yang pertama jirim, yang keduanya ialah arad. InsyaAllah lagi akan datanglah untuk secara lebih detail lagi, lebih terperinci. Cuma kerana dia sebut dari sini jirim, ini contoh kepada wajib pada akal. Jadi makna jirim itu ialah sesuatu yang dia sama juga jauhar. Satu lagi istilah yang digunakan ialah jauhar, jauharun, jirim. Dia merujuk kepada yang dipanggil sebagai masodaknya, bendanya ialah satu saja, benda sama, tetapi disebut dengan panggilan yang berbeza itu kerana mafhum dia yang berbeza. Benda sama tapi mafhum tu maksudnya makna. Mafhum berbeza itu kerana dilihat daripada sudut yang berbeza.
Contohnya, kita kena buat contoh perbandingan. Contohnya, kita belajar dalam bab taharah, bab air. Nah, jadi air itu, air yang boleh menyucikan itu ialah air mutlaq. Nah, dan satu lagi dipanggil juga air tahur ataupun mutahhir, air mutahhir ataupun tahurun. Jadi kalau air tahir, air yang suci tapi boleh jadi dia tidak menyucikan. Kalau tahur, itu yang menyucikan. Jadi air mutlaq dengan air tahur itu air yang sama, tapi dipanggilkan iaitu air mutlaq dengan sebab mafhum dia yang berbeza dengan air tahur. Tahur itu mana air yang boleh menyucikan, itu mafhumnya. Air mutlaq itu ialah dilihat dari sudut air itu tidak diqaid dengan qaid yang lazim. Jadi pihak mafhumnya berbeza, tapi masodak dia panggil. Masodak ni mana masodako, barang yang terbenar, maksudnya diri benda tu. Itu sama, air itu juga dah. Air perigi, air sungai, itu dikatakan air mutlaq, dan itu juga air tahur. Jadi sini pun sama, mana jirim baik, jisim baik, mana jauhar baik, perkara yang sama, tetapi dia ada pada jisim itu dia ada umum khusus. Mana tiap-tiap jisim itu adalah mana tiap-tiap jisim adalah jirim. Tiap-tiap jirim tidak semestinya jisim. Itu dia ada nisbah umum khusus. Macam Nabi Rasul, itu dia ada umum khusus. Umum khusus wajihiyun, umum khusus maknanya mana umum khusus yang mutlaq. Jadi jirim itu tiap-tiap perkara yang nak kepada 8 dilihat dari sudut itu. Jadi mengambil 8 bagi jirim, maksudnya jirim mengambil 8. Mana? Macam kita kata macam saya, tubuh saya. Dia mengambil 8. Dia setiap benda jirim tu dia nak kepada 8. 8 tu ruang dia. Itu mana 8, mana tahayyuz, mana hayiz. Hayizun tu maksudnya lapangan dia. Jadi tempat yang saya duduk ini tidak boleh diduduki oleh orang lain. Lapang saya tu adalah dia. Bila kita bergerak kepada tempat yang lain, itulah lapang kita. Jadi tiap-tiap jirim itu dia wajib mengambil 8. Mana wajib dia mengambil 8? Jadi mengambil 8 oleh jirim itu. Misalnya kita kata kitab ini, itu lapang dia, lapangan dia itu yang dia duduk. Bila kita alih ke tempat lain, itu masuk tempat. Mana 8 itu disebut juga sebagai tempat. Mana jirim mengambil tempat. Tempat tu jangan kita faham tempat tu sesuatu tempat yang tetap itu tidak. Mana misalnya tempat yang saya duduk di sini, kalau saya tidak duduk di sini, ada juga jirim yang mengambil tempat 8 ini. Itulah angin, udara. Jadi wajib pada akal itu misalnya yang dibuat oleh muallif kita rahimahullah taala ialah mengambil 8 bagi jirim. Maksud bagi itu makna oleh jirim. Mengambil 8 oleh jirim ini, ini dia kata tadi kalau kita nak tatbik kita nak pelaga, kita nak padukan takrif dengan misal. Misal itu kita nak pasangkan kepada takrif, kena ke tidak? Jadi kata takrifnya, wajib pada akal itu ialah barang yang tak tasawur pada akal ketiadaannya. Mana barang yang tak tasawur pada akal ketiadaannya, maknanya barang yang tentu ada. Maka misal yang dibuat oleh muallif kita rahimahullah taala ini, dia tidak jamik mana tidak menepati dengan takrif. Mana? Mengambil 8 itu bukan sesuatu perkara yang passion ada, yang bangsa ada. Dia mengambil 8. Tak kira lah, bukan mengambil 8 sajalah. Mengambil botol. Mengambil itu mana ambil? Ambil mana? Ambil itu tak ada. Yang ada ialah botol. Jadi untuk wijadi ta'rif itu jami'. Sebab ta'rif ini kita nak pakaikan kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini wajib pada akal. Jadi ta'rif itu mestilah jami' afrad yang dikehendaki. Afrad mana butiran. Misalkan dengan mengambil 8 bagi jirim, itu tidak kena dengan ta'rif ini. Sebab mengambil 8 itu mengambil sesuatu, mengambil 8 itu
itu bukan sesuatu perkara yang ada. Sedangkan kita katakan tadi bahawasanya maknanya tiada tasawur pada akal ketiadaannya itu, kita pintaskan makna dia itu dengan kata barang yang tentu ada. Barang yang tentu ada, barang yang mesti kena ada. Seperti zat Allah Ta'ala, mana wajib ada. Jadi makna tak terima pada akal kita, tak terima pada akal kita Allah Ta'ala tak bersifat dengan kurang, tak ada kudrat di Allah Ta'ala. Mana tak terima pada akal kita tak ada kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya wajib, maknanya tentu ada kudrat di Allah Ta'ala. Begitu. Dia semacam bunyi itu semacam belik, tapi tidak sebenarnya. Hanya dia perlu, dia memang kita terpaksa kena ulang-ulangkan. Sebegitu juga cara wajhul istidlal, kita berdalil itu lagi akan datang. Dia ada dalil itu istidlal, ada jalan pendek, ada jalan panjang. Cara untuk kita memahaminya ialah kita kena takrar, ulangi daripada garisan permulaan sehingga garisan penamat, kita undur balik, kemudian kita sehingga kita faham. Jadi mengambil lapan itu bukan sesuatu yang ada. Kemarin saya telah terangkan bahawasanya segala perkara ini yang dia ada 4 perkara. Yang pertama, teras dia ialah 2. Maujud dengan ma'dun. Maujudun ataupun wujudiyun. Maujud mana perkara yang ada. Yang ada itu fil khariji, pada kharij. Kharij ini di luar daripada minda kita. Ya, ada juga wujud itu hanya fil zihin, pada zihin, pada kepala, makna minda kita. Ni wujud pada kharij. Wujud pada alam yang nyata. Jadi alam yang nyata itu maksudnya sifat-sifat Allah Ta'ala ini dia ada sifat yang wujudiyun. Jadi maujud perkara yang ada. Lawan yang ada itu ialah ma'dum. Ma'dum maksudnya tiada. Tiada itu sesuatu yang tiada, tetapi dia ada makna yang menhuraikan makna tiada itu, benda yang tiada itu. Itu kena kepada sifat salbiyah contoh. Kalau maujud itu dia kena kepada sifat ma'ani. Kemudian di tengah-tengahnya, di tengah-tengah antara maujud yang ada dengan yang tiada itu, dia ada ahwal, dia panggil. Ahwal itu masuk bahasa Melayu kita ialah kelakuan. Maka dia ada 2 tafsir makna ahwal itu, mengikut orang panggil qaul yang menisbatkan sifat ahwal dan yang tidak menisbatkan sifat ahwal. Yang tidak menisbatkan sifat ahwal pun dia memberi makna kepada makna ahwal itu sendiri juga. Tidak menisbatkan di sini maksud sayanya tidak menisbatkan pada membilangkan orang panggil suatu sifat yang berasingan yang wajib kita ketahui dan i'tiqad secara tafsili. Jadi ada sifat mana yang maujud, sifat Allah Ta'ala yang wujud, ada yang ma'dum, dan di tengah-tengahnya dia panggil ahwal. Baina dia panggil mutawassitatun bainal maujud wal ma'dum. Pertengahan di antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul-betul tak boleh. Kerana apa? Kerana ciri-ciri ada itu tidak sempurna dan ciri-ciri tak ada pun ada di dia. Tapi nak kata dia tu tiada betul-betul pun tak boleh juga, sebab ciri-ciri ada pun ada juga di dia. Tetapi dia tidak mutahaqqiqun. Kalau yang maujud itu mutahaqqiqun wujuduh. Mutahaqqiq maksudnya yang sungguh semati betul-betul ada. Hak nu ma'dum mutahaqqiq maknanya ciri-ciri ketiadaan itu memang mantap. Ahwal ini dia tidak tahakkuk bahagian ada, tidak tahakkuk bahagian tiada. Jadi dia ada sedikit-sedikit macam ada. Nak kata tak ada, macam ada. Nak kata ada, macam tak ada. Maka dia baina. Dan satu lagi yang kemarin kita sudah sebut dah ialah al-amrul i'tibariyun ataupun umurun i'tibariyah. Perkara yang diiktibarkan sahaja. Perkara yang diiktibarkan dengan iktibar yang tertentu. Seperti yang saya katakan kemarin, mari, datang, pergi, luruh. Itu adalah perkara yang diiktibarkan. Dan itu kena kepada sifat nafsiyah, itulah sifat wujud. Wujud itu adalah amrun iktibari. Dia bukanlah benda yang ada yang jadi dengan sebab itulah
ta'rif ini mestilah jami supaya ke semua 20 sifat Allah Ta'ala itu boleh masuk di dalam ta'rif itu. Maka ulama-ulama menjagakan, oleh kerana itu ulama menjagakan ta'rif ini perkataan ketiadaannya dan ternafinya. Itu boleh kita arahnya intifa'u. Dalam syarah-syarah kepada kita Arab Matan Sanusi, dia akan jaga. Dia akan jaga ma la yutasawwaru fil aqli adam itu maksudnya tiada. Adamuhu wa intifa'uhu, dan ternafinya. Ternafinya makna ternafi itu maksudnya ialah tidak, yang lawan kepada sungguh ataupun ya. Jadi ada lawan dia tiada. Makna ada lawan dia tiada, makna tiada lawan dia ada. Tidak lawan dia ya. Ya tu maksudnya sungguh dah. Jadi ketika kita mengisbatkan, itu makna hukum. Kita isbatkan satu perkara ataupun kita nafikan satu perkara itu. Jadi yang kita nak isbatkan itu ialah kewujudannya ataupun sungguhnya. Sungguh ke tidak? Seperti bila ditanyakan kepada kita bahasanya Allah Ta'ala tu ada ke tiada, maka kita mengatakan ada. Kemudian lapis yang kedua soalannya, yang betulnya kita tanya, ada Allah Ta'ala tu sungguh ke tidak? Maka kita katakan ada Allah Ta'ala tu sungguh. Sungguh wujuduhu subhanahu wa ta'ala mutahaqqiqun. Mutahaqqiq maknanya sungguh, haqqun. Allah Ta'ala sebut ana al-haqq. Al-haqqu itu maksudnya al-mutahaqqiqu wujuduh, yang semati, yang sungguh adanya. Jadi maknanya ta'rif ini dijaga dengan kata barang yang tiada tasawur pada akal, perkara yang tak boleh nak terima pada akal, ketiadaannya makna tak adanya barang itu tak boleh terima, dan ternafinya supaya masuk perkara-perkara yang termasuk dalam amrun iktibari dan juga ahwal tadi. Barulah maknanya kena dengan misal yang dibuat, seperti mengambil lapan bagi jirim. Wajib bagi jirim itu mengambil lapan. Maka mengambil lapan itu ialah perkara yang bangsa sungguh. Jadi maknanya dia ada dua lah kesimpulan untuk amr iktibari dan juga maknanya ahwal itu dikatakan sebagai sifat passion sungguh, sifat yang bangsa sungguh. Ini makna sifat yang bangsa ada, sifat makni umpamanya. Jadi itu contoh kepada maknanya wajib pada akal, perkara yang mesti ada dan sungguhnya. Itu kalau kita pintas makna, kita pintas ibarat. Bila kita pintas ibarat, dia akan jadi kitab-kitab baru ni dia sebut lagi. Sebab ibarat tiada tasawur pada akal itu boleh jadi, boleh jadi agak bukan belik sebenarnya Cuma oleh kerana orang panggil kita orang sekarang tu dia semua perkara dipermudahkan. Tetapi ada risikonya bila kita mempermudahkan suatu perkara itu, dia akan tercicir kehilangan perkara yang sening, perkara yang sening. Contohnya dipermudahkan sistem ejaan jawi. Maknanya dengan meletakkan segala huruf-huruf saksi, atau kalau bahasa Ruminya dia panggil huruf wakal. Akhirnya menyebabkan kita ni jadi tidak banyak ilmu yang seni itu jadi hilang daripada diri kita. Contohnya Al-Quran. Al-Quran itu maksudnya ni naskah Quran yang dicetak percetakan baru, ada orang-orang yang tertentu mereka makna usaha ini adalah satu usaha yang baik untuk mempermudahkan orang Islam membaca Al-Quran. Jadi dibuatlah makna naskah, makna Quran tajwid. Quran tajwid itu ialah dengan menandakan hukum-hukum tajwid itu berdasarkan kepada warna. Contohnya misalnya mad hukum mad, 2 harakatnya warna apa, 5 harakatnya warna apa. Itu memudahkan orang yang diajari dengan mana teks, maknanya Quran yang bertajwid ini, lalu diberitahu bahasanya kalau warna hijau ini berapa harakat, warna biru ini berapa harakat. Tapi satu masa kalau tidak ada Quran yang jenis ini, dia tidak akan mampu nak membaca Al-Quran. Itu risiko dia. Setiap perkara yang dipermudahkan itu, dia akan dihilangkan sesuatu yang seni ilmu. Jadi samalah ejaan jawi. Misalnya, yang biasa kita buat contoh, misalnya ejaan tupai. Tupai itu kalau kita jawi dulu, kalau kita jawi kita ni maknanya dia macam-macam. Dia ada
yang klasik yang dulu-dulu lagi. Ejaan dia misalnya kaf mim itu untuk kamu, kami, kam, kum, boleh baca balik kok. Nah, maka macam mana kita nak baca itu adalah kami ataupun kamu, ataupun kum ataupun kum tu dia ada berapa, ada 2-3 makna pula. Jadi kam boleh juga kam muttasil. Jadi maknanya kita tahu itu adalah kami ke ataupun kamu berdasarkan kepada siyaqul kalam dia panggil. Siyaqul kalam makna hala pencakapan ataupun dia panggil konteks ibarat itu. Maka dia tak jadi betul itu seninya. Jadi seni itu adalah melalui dia panggil dia ada dobit-dobitnya dan melalui pengalaman kita mengikutinya, maka akhirnya kita akan jadi faham dengan sendiri ada juga. Jadi maknanya untuk ejaan tupai umpamanya ini nak oyak contoh mana sesuatu ilmu apabila diterengkaskan akan dia akan tercicir benda-benda yang menjadi orang panggil kemahiran yang sangat seni. Contohnya tupai dieja zaman sekarang dengan ta wa fa alif ya. Tupai. Kalau ejaan dulu dia tulis ta wa fa ya. Sama dengan ejaan topi. Jadi macam mana kita boleh membezakan yang kita nak bacakan itu, yang kita nak pukul ejaan itu sebagai tupai ataupun topi? Tengoklah konteks ayatnya macam mana. Takkanlah kita ni orang panggil boleh bertukar dengan bahawa ada seekor anak topi, itu tidak mungkin begitu. Jadi maknanya orang-orang yang mengambil inisiatif untuk nak permudahkan itu atas dasar supaya ramai-ramai orang-orang makna Islam khususnya membaca kitab-kitab Jawi tetapi akhirnya dia akan ada sesuatu yang tercicir. Jadi begitulah juga makna memahami ibarat, cara ibarat itu dia orang panggil dia ada masalah dia ada faedah dia panggil. Faedah tu makna faedah dia ada nuktah. Apa tu? Kerana apakah dibuat ibarat sebegitu? Dalam bab kita tu nak pintas ibarat itu dengan ibarat yang lain yang untuk kadang-kadang dia contoh dia bandingkan seperti tarjemah mafhum. Dia tarjemah ni dia ada tarjemah secara literal dia panggil. Tarjemah secara orang panggil lafzi. Tarjemah secara lafzi ini ya kadang-kadang kita boleh tarjemah cara itu, kadang-kadang tak boleh. Itu bergantung kepada keadaan. Maka yang tak boleh diterjemah secara lafzi itu diterjemah dia secara mafhum. Maka orang yang mengambil pendekatan terjemah mafhum dia ada risiko juga. Risikonya kalau dia tidak memahami teks yang asal lalu diterjemahkan dengan mafhum yang dia faham itu yang tersalah, maka salahlah maknanya. Terjemah lafzi ini makna kita terjemah secara lafaz dia. Contohnya kalau kita kata makan kita tahu memasukkan sesuatu makanan ke dalam mulut. Jadi bagaimana kalau kita katakan makan angin, kita nak terjemah kepada bahasa Inggris, kepada bahasa Arab umpamanya. Kalau dalam bahasa Arab makan itu makna aklun, angin itu dia panggil rih. Jadi kalau orang Melayu dia nak cakap kepada orang Arab, makan angin itu aklun rih, ini sudah tentu akan mengelirukan orang Arab itu. Mengapa pula orang Melayu ni makan angin? Sedangkan maksud makan angin itu ialah at-tajawul, maksudnya bersiar-siar. Jadi di situ tidak berlaku orang panggil ketepatan dalam mentarjemah. Jadi begitulah juga saya katakan tadi makna apa yang kita perhatikan kitab-kitab baru tu makna wajib pada akal tu makna dia terjemah gitu. Maksudnya barang yang tentu ada. Barang yang tentu ada, barang yang mesti ada dan sungguhnya itu yang dijaga. Pada pintasan makna ini jaga dianya ialah barang yang tentu ada dan sungguhnya. Ada dan sungguhnya supaya termasuk sifat-sifat tadi. Tetapi kalau kita mengambil ibarat yang asal itu ialah kepunyaan Syekh Sanusi daripada kitab Ummul Barohimnya. Itu asal. Jadi begitu ulama-ulama yang kemudian daripada semuanya mengambil takrif daripada beliau. Itu oleh kerana takrifnya itu menyatakan ketiadaannya adamuhu, maka pensyarah yang melihat bahasanya takrif ini makna perlu bukan makna tak lengkap, tapi maksudnya nak jaga supaya jangan ada tercicir. Sebab kalau kita guna pakai takrif ini, maka sifat wujud tak termasuk dalam sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala.
Wujud Allah Ta'ala dan begitu juga sifat awal. Supaya semua sifat 20 ini bukan 20 sifat ini yang wajib kita tahu secara dan kita i'tiqad secara tafsili. Sifat Allah Ta'ala itu banyak. Tidak diketahui banyak mana malaikat hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Tapi untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas dasar ilmu yakin ini 20 sifat, 13 sifat dan ada penambahan lagi akan datang sifat ma'ani oleh Qadi Abu Bakar Al-Baqillani dari kitab kita ni, dan juga oleh Imamul Haramain dia tambah sifat idrak, sifat ma'ani dan sifat takwin. Jadi kalau orang marah kepada sifat 20 ni, sifat 10 ni maknanya panggil macam-macam lah, dia kata-kata tomah-tomah ni. Jadi marah kepada sifat dulu. Padahalnya ada lagi tambah dua lagi sifat ma'ani, tambah lagi maknawiyah jadi 24. Ini hok-hok dalam kitab itu. Ada 13 itu mengikut khilaf ulama. Khilaf ini ialah tentang mengisbatkan apa yang wajib kita ketahui dan i'tiqad secara tafsili. Sedangkan sifat Allah Ta'ala itu bukan 20, bukan 13, bukan ini. Ini hok wajib kita tahu secara satu persatunya. 20 sifat di atas qaul yang masyhur. Jadi 20 sifat ini pula yang dibahagikan oleh ulama kepada beberapa bahagian supaya kita boleh menuju dia. Diletakkan nama kumpulan-kumpulan ini supaya mudah menuju hati kita kepada makna dia. Jadi wajib pada akal itu maknanya tidak tasawuf, makna barang yang tentu ada dan sungguhnya. Ataupun kita mengambil ibarat yang asalnya perkara ataupun barang yang tiada tasawur pada akal, yang tak boleh nak digambarkan pada akal ataupun tak boleh diterima. Asal makna tasawur itu makna digambarkan, tak tergambar, makna tak boleh nak digambarkan pada akal, tak adanya, makna tak adanya dan ternafinya, dan tak adanya dan tidaknya. Akal tidak boleh terima. Bahasanya tak adanya dan tidaknya bermakna barang yang tentu ada dan sungguhnya. Qala muallifur rahimahullah taala, jadi kalau kita boleh faham dah tadi takrif dia, kalau kita boleh faham dah takrif wajib pada akal, maka dua taulannya itu akan jadi lebih mudahlah. Tapi tak mengapalah, maksudnya kalau kita tak faham lagi dia faham ataupun al-fahmu itu kefahaman itu dan juga al-ilmu itu ialah pemberian ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sudah faham, yang sudah dapat ilmu itu kerana Allah Ta'ala buka babul fahm. Allah Ta'ala buka pintu faham kita, maka kita dapat faham, kita nampak dia panggil. Dan setiap pelajaran yang kita belajar itu tak semestinya kita faham pada masa kita belajar. Apatah lagi ilmu Islam ini, sebagaimana kemarin saya sebutkan bahasanya dia tidak berandal dan bersandarkan kepada kemampuan intelektual semata-mata. Sebab itulah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali orang yang begitu bijak, IQ tinggi tetapi tidak mampu memahami yang sesuatu yang berbentuk agamawi. Kerana apa? Kerana di antaranya kerana dia terlalu bergantung kepada akal. Ini kita belajar ilmu akidah. Kalau kita belajar tasawuf, kita ni tak boleh iktimad, bukan saya, tak boleh iktimad kepada selain daripada Allah Ta'ala. Akal kita ke, kemahiran kita ke, kalau dalam bab rezeki, gaji kita dia panggil rezeki maklum. Gaji yang kita tu orang panggil dapat bulan-bulan, misalnya 10,000, maka kita pun rasa sedap hati. Itu bermakna kita iktimad kepada gaji kita, iktimad kepada kabel, iktimad kepada insurans. Itu adalah penerusan kepada ilmu akidah tauhid lagi, memantapkan orang panggil tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bab pintu dia kena lalu ke ilmu akidah tauhid. Bila kita belajar tasawuf sana, peringkat-peringkat yang basicnya, yang kemudian sederhana dan tingginya, dia tidak akan lagi daripada akidah tauhid. Tapi apa yang berlaku oleh kerana manusia itu makna dia belajar ilmu akidah tauhid saja, hak ni belajar tasawuf saja, maka berlaku pertembungan. Yang ini belajar syariat saja, fiqh saja. Itu bahayanya orang zaman sekarang. Dan kita telah dibentuk untuk belajar cara begitu, ditajzikkan, dijuzuk-juzukkan ilmu Islam pada peringkat ibtidah. Peringkat ibtidah ni peringkat permulaan. Permulaan itu memang kita belajar ilmu Islam itu yang terahnya ilmu akidah tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kemudian yang dikatakan ilmu Islam ialah ilmu tafsir, ilmu hadis.
Kemudian yang lain-lain itu adalah idhafi, samping ada juga dia panggil alat pengantar kepada tiap-tiap ilmu, pengantar kepada ilmu akidah tauhid. Dia ada beberapa ilmu yang lain untuk nak backup, untuk nak menjadikan asas kepada orang panggil kita boleh memahami sesuatu ilmu yang teras itu dengan lebih mantap. Jadi ilmu akidah tauhid dia ada ilmu-ilmu yang jaga dia. Mana ilmu fiqh dia ada pengantar fiqh, dia ada qawaidul fiqh, dia ada usul fiqh dan macam-macam lagi fiqh zaman sekarang ni ada macam-macam lagi. Maknanya orang panggil ilmu yang berkaitan dengan fiqh. Semua tu ialah untuk memantapkan faham kita terhadap fiqh. Nah, pengolahan sekarang itu begitu. Kalau fiqh ini kalau dulu dia ada 4 rubuk fiqh. Rubukul ibadah, rubukul muamalah, rubukul munakah, rubukul jinayah. Tapi sekarang yang namanya ilmu fiqh itu macam-macam. Fiqh alawiyah, aulawiyah, fiqhul muqaranah, fiqh dan fiqh macam-macam fiqh. Sebenarnya kita jangan kalut maksudnya. Bila kita bertemu dengan nama-nama, jenama-jenama yang baru dan istilah-istilah yang baru zaman sekarang, sebenarnya benda tu benda ada dah. Seperti maqasid syar'iyah yang dalam kitab akidah tauhidnya disebut di hujung. Nanti wajib menjaga kuliah yang 5, wajib menjaga kuliah yang 6 mengikut khilaf ulama. Tapi sekarang orang telah orang panggil menyebutnya dengan maqasid syar'iyah. Jadi kalau pelajar-pelajar yang namanya tak mengikuti orang panggil istilah-istilah ni, boleh jadi dia pun tak perasan. Dia duk belajar kuliah yang 6, wajib jaga kuliah yang 6. Jadi apabila ada tajuk seminar orang panggil tajuk mana maqasid syariah, dia pun kata apa dia ni. Dia pergi, rupa-rupa aku belajar dah. Sama juga dengan bahasa Arab mikro. Saya juga pun mana mula-mula begitu ada orang yang buat seminar. Ustaz yang buat mana? Bahasa Arab makro tu apa ni? Makro tu kita tahulah benda yang halus ni. Rupa-rupanya bila kita tengok rupa-rupanya ini ilmu balaghah jadi tidak lagi disebutkan dengan nama asal itu. Begitulah juga dalam akidah tauhid ini sampai sekarang ni orang-orang sekarang tu dia letak misalnya syirik. Jadi kalau kita belajar di asas dianya syirik itu ialah kam mutasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam tu syirik lah kam tu. Jadi Allah Ta'ala tu tidak ada kam tu beberapa. Kam itu lawan kepada tauhid. Jadi asalnya kita lama kita belajar kam. Tetapi istilah moden dia panggil syirik dari sudut ni syirik. Macam-macam jenama syirik itu. Maka sebenarnya semua jenis-jenis syirik itu dia kembali kepada istilah kam munfasil, kam muttasil pada zat, kepada sifat, kepada af'al. Jadi biar kita tahu tu teras ilmu itu secara terasnya. Kemudian maksudnya dengan sendirinya maknanya istilah-istilah moden dan apa saja isu-isu yang berlaku, yang masail yang berlaku pada zaman kita itu apa yang telah dilontar ke tengah masyarakat sebagaimana yang kita telah sebut seperti Panji Gumilang tu semua itu makna pemulangan yang dibawa setengah daripada Islam liberal. Isu yang diangkat itu apa yang telah diangkat oleh Mu'tazilah zaman dulu. Saya begitu terkesan dengan ada kata-kata yang mengatakan bapa kita duk belajar Mu'tazilah tu mampu kerah lama dah. Padahal sebenarnya dia masih wujud. Di Jordan ada pelajar yang mengatakan ada Mu'tazilah ni di Jordan. Dan kalaulah tidak ada secara fizikal, maksudnya pertubuhan yang mengaku mereka itu Mu'tazilah. Sebenarnya maknanya Mu'tazilah ini oleh kerana asas falsafah prinsip oleh panggil doktrin dia ialah akal itu teratas, syariat ni di bawah. Jadi mana-mana orang yang meletakkan akal itu nomor satu, yang memujuk akal, yang mengagun-agunkan akal, maka tak dapat tidak, dia tak boleh lari daripada ada orang panggil faham Mu'tazilah ni secara tak langsung. Dan kalau kita kata dia Mu'tazilah, tentu dia tidak akan orang panggil menerimanya, dia tidak akan mengaku. Mana boleh dia tu Mu'tazilah tu Jabriyah. Kalau kita katakan satu firqah yang sesat daripada Islam, lagi-lagi dia tak akan mengaku dia tu Mu'tazilah. Tapi cara bentuk pemikiran dia tu, dia pattern dia tu begitu. Sebab dia meletakkan orang panggil akal itu yang teratas. Berbanding dengan syariat. Dalam bab akidah tauhid baik, dalam bab syariat baik untuk menisbatkan hukum syariat pun ialah akal. Apabila mutabaqah dengan syariat tak ada masalah lah. Apabila berlaku pertembungan maka dia isar mengutamakan akal dulu. Maka orang sampai sekarang yang tidak ada asas pengajian ilmu Islam, dia tidak ada sebab dia orang yang cerdik. Ni begini perangai orang-orang
hak Allah Ta'ala jadi orang berikan IQ yang tinggi, yang dikatakan brilliant genius. Sifat mereka itu, mereka tidak sudi untuk belajar ilmu-ilmu asas Islam ni daripada tuk-tuk lebah kapung misalnya, ustaz-ustaz. Sebab mereka rasakan diri mereka sangat cerdik, pintar, maka itu tidak layak untuk mereka itu orang panggil mengadap dengan tuk guru mana. Jadi dengan sebab sedekah dia ada kesedaran Islam, dia ada semangat Islam. Lalu pelajar-pelajar yang pintar, yang cerdik ini, cara pembelajarannya dia membaca buku-buku tentang Islam. Dan kadang-kadang kerana dia mahir dalam bahasa Inggris, dia cari buku-buku dalam bahasa Inggris, dan yang itu boleh jadi adalah daripada tangan orientalis barat yang menulis tentang Islam, menulis tentang sembahyang, menulis tentang akidah. Mana Islam, dia kaji Islam, dia belajar bahasa Arab lebih daripada kita orang Islam belajar bahasa Arab. Dia belajar Quran kerana dia nak cari sesuatu yang boleh dia orang panggil Allah supaya maknanya sembahyang itu bagaimana falsafahnya, bagaimana pelaksanaannya. Dan dia mereka-rekakan alasan kenapa begitu begini dengan cara dia. Jadi kadang-kadang orang Islam itu dia terbaca, dia terambil daripada orang-orang yang begini. Dan kerana mereka rasa orang panggil untuk layak untuk membaca karya-karya daripada orang-orang yang mempunyai taraf pemikir yang tinggi seperti mana mereka juga. Jadi maknanya orang yang terlalu cerdik ini, dia mudah dijangkiti oleh penyakit angkuh, takabur. Yang payah menerima pandangan orang, pendapat orang, pendapat dia mesti betul. Itu bahaya sebenarnya. Sebab kita ni makna setinggi mana pun kita, sehebat mana pun kita, kita kena ada orang yang boleh menegur kita. Kalau kita ni jenis orang tak ada orang yang berani nak tegur kita, itu sebenarnya bukan hebat, tetapi merugikan kita. Kerana kita ni manusia, kita ni makhluk. Bila makhluk sudah tentu akan melakukan kesilapan. Kita terdedah kepada melakukan kesilapan. Jadi kalau kita ni macam, kalau kita seorang tok guru, jadi tak ada orang yang nak boleh tegur kita kerana segan atau kerana kita tu backing, kita pongoh. Jadi tak ada orang yang berani nak tegur. Walaupun seorang tok guru sekalipun, boleh jadi ada sesuatu kesilapan. Al-maklum sajalah kita manusia, kita belajar. Ya, kita berasa kita belajar ni banyak dah lebih pada orang lain. Tapi kadang-kadang ada perkara yang tercicir yang kita terlepas pandang. Jadi kalau tidak ada orang yang boleh menegur kita, kalau kita melakukan kesilapan, kita akan melakukannya berterusan sehingga kita matilah. Tapi maksudnya kita ni dia apa-apa pun kita ni kita sendirilah kena letakkan di kita tu baina. Jangan pula orang panggil dia ada kaedah-kaedah dia. Imam Ghazali dalam kitab Mawa'izatul Mu'minin itu ada cerita dia. Ada orang panggil cara-cara kedudukan kita ni jangan kalau ibarat mana kita ni kalau keras sangat, kalau orang Kelantan dia panggil boleh repih, boleh patahkan benda keras ni boleh repih sesuatu benda yang duduk dalam prosen itu kita boleh repih. Kalau lembut tak boleh nak repih, tak boleh nak patahkan dia. Kalau kita ni terlalu lembut dia panggil cair len orang sudu kita pula. Makna kita ni biar orang panggil kita kena jaga kedudukan kita sehingga orang boleh hormat kita dan boleh rasa segan, tapi jangan sampai orang tak berani. Misalnya kalau seorang tok guru siapa merengkak, orang tak boleh nak mengambil istifadah dia panggil. Istifadah tu mengambil ilmu daripada. Contohnya kerana backing, kerana kita ni seorang tok guru, kita ni backing menyebabkan orang tu ada muskilah nak tanya pun tak berani. Duk terleka, nak tanya tu tapi takut kena marah kerana tu maka orang tak dapat manfaat daripada ilmu dia. Dan yang keduanya sebagaimana tadi kalau dia ada buah apa pun orang tak berani nak tegur. Jadi tapi kalau terlalu baik sangat tu tak boleh juga. Nak orang panggil orang boleh letak tangan atas bahu kita tak boleh. Maka tak kira siapa-siapa saja kita ni dia ada batasannya supaya kita ni boleh dimuliakan. Orang akan memuliakan kita manakala kita memuliakan diri kita. Kita nak orang hormat kita, nak muliakan diri kita, kita hormat kepada diri kita. Maksudnya kita jangan buat benda-benda yang maksudnya orang tak boleh hormat kepada kita, buat benda yang memalukan diri kita. Jadi macam mana orang nak hormat kepada kita? Orang boleh hormat kepada kita kerana kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Sama apatah lagi kita ni orang-orang yang menjadi tempat ikutan manusia. Baiklah kita kembali kepada kitab kita ini. Jadi itu yang pertama, wajib pada akal. Kalau sudah faham itu, ataupun kalau kita tak berapa nak faham dengan sebab
cara-cara saya menuraikan ini begitu tidak serasi dia panggil. Dia yang pentingnya ialah ada keserasian. Apabila ada keserasian di antara pelajar dengan guru, dia jadi. Semuanya kalau melibatkan dua perkara, maka dia kena suami dengan isteri kena ada keserasian. Kalaupun suaminya itu ialah ustaz dan isteri itu ialah ustazah pun boleh bercerai-berai lagi. Kenapa? Ialah kita kata, oh tak kira ustaz dengan ustazah tak tahu orang panggil semangat Islam Tidak, dia ada sesuatu perkara yang tertentu yang makna akhirnya makna sebab itulah ditasyri'kan akan at-talaq. Ditasyri' makna disyaratkan akan tolak makna cerai. Kalaulah dalam syariat kita ni kalau kita berkahwin tak boleh bercerai nganyo. Karena kita ni kita tidak mengenali pasangan kita melainkan setelah kita berkahwin dengan dia. Jadi begitu macam kita berjual beli dah, dia ada khiyar, boleh cuba balik. Sebab apa? Kerana kebiasaannya berlaku jatuh penyesalan kita ni. Tak ada tubik daripada kedai lagi menyesal ada Allah rugi. Maka di sana dia ada khiyar majlis. Begitu apatah lagi dalam bab perhubungan. Bila kita sudah berkahwin kita mendapat dia ada sesuatu yang kita ni tidak ada keserasian. Bahasa Kelantan dipanggil sekun. Sekun mana daripada sekurasi, makna sekun, makna sesuai. Ubah dengan penyakit. Bila ada sekurasi dia jadi. Walaupun penyakit sama, ubat yang sama dimakan oleh dua orang yang berbeza, yang satunya sembuh, yang satu lagi tak sembuh. Kerana dia ada banyak perkara yang orang panggil yang di luar daripada kemampuan ilmu kita, yang kita tidak, dan mana benda-benda yang tak dapat dicapaikan oleh orang panggil pengetahuan kita. Jadi mana antara doktor dengan pesakit ada keserasian. Dia jadi. Jadi begitulah juga. Makna pelajar dengan pengajar, murid dengan guru, kalau ada keserasian dia mudahlah. Sebab itu seseorang itu dia ada guru-guru dia minati. Kita jangan marah kalau orang tidak meminati kita, tak suka dengar kita mengajar. Tak apalah, asalkan dia belajar. Awak tak mau belajar dengan saya tak apa, awak kena cari guru. Kena cari ustaz awak minat yang sesuai dengan cara penyampaian ni dia tak sama. Cara penyampaian orang-orang yang mengajar ni tak sama. Cara penyampaian kita itu sebahagian orang boleh terima dan selesa, setengah orang tak selesa dengan cara kita. Mana dengan sebab itu maknanya setiap orang itu dia mempunyai perangai yang berbeza, tabiat yang berbeza-beza. Maka sebab itulah Al-Quran telah menunjukkan satu panduan, satu contoh, dan begitu diikuti oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah Taala sendiri kadang-kadang mengulangi isu yang sama, mengulangi muqtada yang sama, maksud yang sama, tetapi dengan pendekatan laras bahasa yang berbeza-beza. Supaya apa? Supaya untuk nak meraihkan kepelbagaian manusia. Dalam dakwah begitu. Nabi menyatakan perkara yang sama tapi dengan cara bahasa yang berbeza-beza. Kerana Nabi berhadapan dengan mad'u, dengan golongan yang didakwah itu yang berbagai-bagai. Mana berhadapan dengan orang yang mutakabir, yang angkuh, cara bercakapnya lain. Mana kita bercakap dengan orang yang angkuh, yang sombong, ada cara dia. Dia tak boleh kita bercakap macam kita bercakap dengan orang biasa ataupun orang yang merendahkan diri, lagu lain cara kita bercakap. Kita bergaul dengan dia. Itu dia panggil masuk dalam perbahasan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani nak faham Quran, nak faham, dan kemudian kita nak menyampaikan makna Islam itu kepada manusia itu dengan cara ataupun pendekatan yang berbeza. Kerana wujudnya kepelbagaian tanawwu, maknanya manusia. Begitulah juga apa yang saya harapkan, apa yang telah saya huraikan sebentar tadi dapat difahami, diterima. Kalau pun tak faham lagi tidak mengapa. Maksudnya ialah kadang-kadang pada takrif itu kita tak dapat faham. Pada misal, maka sebab itu dibuat misal. Misal itu untuk memantapkan takrif itu. Tetapi misal itu dibuat contoh sementara sebelum lagi sampai kepada kita masuk kepada medan. Kadang-kadang bila sudah masuk dalam medannya barulah kita dapat faham. Masuk dalam medan itu maksudnya kita dah guna dia. Macam seperti kita kata orang yang belajar ilmu nahwu. Masuk dia belajar itu, maknanya dia tak masuk dalam medan lagi. Masuk dalam medan itu bila kita baca kitab. Bila kita baca kitab dan melihat ibarat-ibarat itu, barulah disitulah cabarannya, dan di situ yang baru kita faham apa yang dihuraikan melalui takrifnya dan juga misalnya yang dahulu. Ilmu orang panggil cara Allah Ta'ala buka pintu faham kita itu tidak sama. Begitu Syekh Nuruddin, saya membaca kitab Syekh Nuruddin Al-Banjari, kitab Ad-Durrul Bahiyah.
kitab Qawaidul Fiqhiyah yang diikhtisar, diringkaskan daripada kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Di sana dia ada muqaddimah dia. Nah, dalam muqaddimah dia bagi tahu guru dia. Nah, seorang guru dia ketika sedang mengajar, tiba-tiba beliau mengatakan ja'al futuh, telah datang pembukaan. Futuh itu, pembukaan itu ialah fatuhul ilmi, fatuhul fahmi, pembukaan ilmu. Jadi cara kita dapat ilmu itu masa kita mengajar. Sebab itulah saya secara peribadinya mana saya kalau bahasa Kelantan mudah bahasa. Orang minta dulu-dulu masa saya mengajar di banyak mengajar di Muhammadi sekolah bahagian asrama begitu, program mereka banyak menyebut. Kadang-kadang mereka menyebut saya kepada suatu tempat yang kita tak tahu lagi lah tempat tu. Maknanya kita kena mencari dulu, tapi kita tak sempat untuk nak survey dulu. Dalam begitu kita mengajar lepas maghrib dan lepas isyanya kita terpaksa pergi suatu tempat. Tapi walaupun susah mana pun, kita sentiasa berfikiran panggil terbuka dan menerima. Walaupun seorang saja yang nak belajar dengan saya pun saya sudi mengajar. Tak ada masalah. Melainkan kalau saya tu tidak ada masuk. Jadi kerana suatu orang panggil pegangan dan keyakinan saya ialah orang yang mengajar itu adalah yang paling banyak mendapat ilmu. Dalam suatu majlis ilmu itu maknanya yang kita mengajar ni paling banyak dapat ilmu berbanding daripada belajar. Sebab itulah saya sangat sarankan kepada peserta-peserta yang mengikuti maknanya pengajian kita ini. Mengajar ni tak apalah. Kalau kita tidak ustaz, tidak ustazah pun kita mengajar kepada kelompok yang respect kepada kita. Siapa? Anak-anak kita misalnya. Adik-adik kita yang sentiasa kita bantu dia, dia dengar kata kita. Jadi maksudnya kita ajari. Mengajar tu ialah salah satu daripada cara untuk mendapatkan ilmu. Jangan berhenti mengajar. Tok guru kita sekalipun yang mengajar tu bila dia dah uzur, dah sakit, bila dah berhenti mengajar, ilmu dia tu mana dia semakin dia dah akal kita apapun kita ni semakin tua semakin semuanya akan jadi orang panggil jadi kalau bahasa Kelantan tak gari, mana jadi tumpul. Semua jadi tumpul, mana ilmu kita akan semakin jadi tak terlekat sebab dia kena antara cara nak mengikat ilmu ialah beramal dan juga mana mengajar. Jadi mudah-mudahan maknanya kita ni dapat faham dengan huraian saya tadi. Kalau tak faham lagi tak apa, kita ikuti huraian seterusnya. Dan yang mustahil itu sendiri pun apa makna mustahil? Mustahil sendiri kalau kita nak terjemah di mana-mana tempat yang kita berjumpa perkataan mustahil maksud barang yang tentu tak ada dan tak tidak. Kerana mustahil itu ada lawanan kepada wajib. Maka sebenarnya kalau kita sudah faham makna wajib pada akal secara otomatik sebenarnya, tetapi tidak semua manusia mampu untuk membuat mafhum mukhalafah dipanggil. Mafhum mukhalafah itu ialah kefahaman yang diambil secara terbalik daripada ibarat-ibarat. Sama ada ibarat itu menggunakan isbat ataupun nafi. Tidak. Mana tidak boleh, maka tidak boleh ini bermakna hak lain daripada ini itu makna boleh. Begitu maksudnya. Jadi kalaulah maknanya ta'rif pada wajib pada akal, barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya, yang nak diubah itu sikit saja perkataan, satu saja. Kalau ketiadaan itu kita ubahkan kepada ada, mana adanya. Jadi dia berbunyi barang yang tiada tasawur pada akal adanya. Akal kita tak boleh terima, tak tasawur, tak terima, tak tergambar pada akal kita adanya. Bermakna pintah makna dia barang yang tentu tak ada. Isteri bagi Allah Ta'ala mustahil. Apa dia mustahil? Tentu tak ada isteri bagi Allah. Mana tentu mustahil syarikub bari. Mana ada rakyat kongsi kepada al-bar, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu mustahil. Apa makna mustahil? Tentu tak ada syarik kepada Allah Ta'ala. La syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Jadi tidak ada syarik. La syarikalah itu dia merujuk kepada wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. Jadi tidak ada syarik maksudnya Allah Ta'ala buat bumi, buat langit ni tidak ada rakan kongsi sebagaimana tukai-tukai rumah yang buat rumah kita tu bukan seorang dia. Tu. Mana nak boleh jadi tu mana-mana kena ada rakan kongsi. Allah Ta'ala nak buat bumi ni ada orang panggil rakan kongsi dia di atas apa jalan sekalipun yang insya-Allah kita akan uraikan dalam sifat wahdaniyah lagi akan datang.
Jadi maknanya barang yang tak tasawur pada akal adanya. Makna barang yang tentu tak ada. Barang yang tentu tak ada. Kalau wajib itu barang tentu ada. Ni barang yang tentu tak ada dan sebagaimana dijaga kepada takrif yang wajib sakni, takrif pada mustahil pun kita kena jaga juga. Yani tiada tasawur pada akal adanya dan sungguhnya. Akal tidak tasawur maksudnya tidak terima, tidak tergambar pada akal adanya dan sungguhnya. Sungguh itu yang dijaga supaya masuk belaka segala sifat-sifat hak mustahil yang kita bilangkan lawanan kepada sifat yang wajib. Misal yang dibuat adalah sama sebagaimana misal wajib pada akal, seperti sunyi jirim daripada gerak dan saat ini mengambil apa? Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Mana jirim benda yang betul ada ni, itu maknanya sunyi ni mana tak ada lah. Sunyi-sunyi ni makna tak ada ni. Tak ada orang sunyi, apa sunyi kau tak ada orang ni. Sunyi maksud itu dipanggil lazim malzum. Lazim malzum nak sunyi-sunyi itu maksud dia ialah tiada. Apa kita kata sebab bila tiada makna sunyi. Jadilah orang panggil sunyi itu. Itu dia panggil lazim malzum. Jadi sunyi jirim daripada gerak dan diam. Suatu jirim maksudnya suatu ketika kita kata kita melalui satu, kita naik motorkar misalnya, begitu kita melihat kalau zaman dulu tengok kubah kerbau ni, kita katakan apa dia satu benda satu benda tu bergerak pun tidak diam pun tidak, maka hukumnya adalah mustahil. Sunyi suatu jirim itu daripada mana satu benda, misalnya kereta satu kereta, sebuah kereta tu bergerak pun tidak, diam pun tidak pada satu masa, hukumnya adalah mustahil pada akal. Akal tak boleh terima, tidak bergerak dan tidak diam. Bergerak dan diam pun juga dia panggil amrun iktibari, bukan tiada gerak walaupun kalau dikatakan begitu itu dipanggil tawassuh, berluas-luas pada ibarat. Kalau kita menggunakan orang panggil istilah yang tepatnya, gerak dia ni tak boleh kita kata ada gerak, ada diam, tapi begitu biasa kita sebut dan kita sendiri pun kadang-kadang sebut lagu itu juga. Gerak ni mana gerak? Tak boleh nak tunjuk sebab bagi tak ada Jadi kita kata gerak berlaku. Tu untuk perkara yang bahasa sungguh ni disebut sebagai berlaku, untuk kejadian sungguh. Maknanya kebakaran, itu berlaku kebakaran misalnya. Kebakaran mana? Api nyalon itu api, mana kebakaran tu. Jadi itu maknanya orang panggil, kita ambil kesempatan untuk kita memperhalusi bahasa kita. Jadi itu kita tak tepi pula lah orang panggil penyelarasan dengan bahasa standard Dewan Pustaka gitu. Dia ada orang panggil perubahan setiap masa tu dia ada. Tapi terasnya biar kita faham. Mana apa yang diubah itu tetap saja dia mengambil makna yang asal juga. Jadi seperti jirim, sunyi jirim daripada gerak dan diam. Satu benda kipas tu daun kipas bergerak pun tidak, diam pun tidak. Jadi kita boleh kata itu mustahil. Mana boleh? Mana boleh, mana tak boleh lah, tak boleh jadi. Mana mustahil? Tentu tidak. Itu mustahil itu makna tentu tak ada dan tentu tidak. Tentu tidak. Allah Ta'ala itu maknanya tentu tidak. Allah Ta'ala itu maknanya bisu umpamanya. Tentu tak ada bisu. Mana tentu tak ada bisu di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu tak ada lemah Allah Ta'ala, tentu tak ada. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Jadi itu dia panggil maknanya mustahil pada akal. Qala muallifur rahimahullah Ta'ala, dan jaizun, jaiz maknanya harus. Jaiz mana harus, cumanya kalau dalam istilah fiqh dia tak panggil jaiz. Dia panggil lain pula istilah, dia panggil mubah. Mana benda harus lah, benda harus kita buat. Tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, harus. Mana benda itu dia panggil mubah. Tapi mana dalam akidah dia panggil jaiz. Dan jaiz itu makna jaiz mana yang harus. Sebenarnya tadi makna jawaz. Hukumnya ialah kena kepada ibarat dia ialah jawaz, mana yang harus. Itu jaizun tu makna yang harus.
Itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Dan kita jagalah adanya serta dengan panggil sungguhnya. Itu barang yang sah ni makna boleh. Sah. Barang yang sah pada akal, boleh pada akal, pada kira akal, boleh pada akal adanya sesuatu tu barang yang dan tiadanya. Mana misalnya? Seperti gerak jirim dan diamnya. Jirim itu bergerak, harus jirim itu bergerak. Harus jirim itu diam. Hok sebentar tadi, hok kata mustahil sunyi jirim daripada gerak dan dia itu pada satu masa. Maknanya sama ada sunyi jirim daripada gerak dan diam. Yang kedua ialah berhimpun. Berhimpun pada satu masa, gerak dan diam. Satu benda kita tengok dia bergerak, dalam satu masa dia bergerak dan dia diam. Itu maknanya mustahil. Tidak ada kedua-dua, itu mustahil. Ada kedua-duanya mustahil. Mana? Benda yang diddani dua yang berlawanan. Itu dalam bahasa Arab dia panggil did. Ada did, satu lagi nakid. Kalau nakid tak masuk dalam kaedah ini. Kaedah makna dua yang berlawanan, tak boleh berhimpun dan tak ada kedua-dua tu. Mesti kena ada salah satu daripada, wajib kena ada salah satu. Dan berlaku bergilir ganti itu maknanya harus. Terkadang diam, terkadang gerak. Tidak ada kedua-duanya mustahil, ada kedua-duanya pun mustahil. Itu dia panggil did. Bernajam malah seperti gerak dengan diam. Adapun untuk perkara-perkara yang bukan termasuk dalam kategori did, ini perlu dibezakan. Maka tak semestinya orang panggil mana tidak jadi mustahil, tak ada kedua-duanya. Contohnya seperti kita kata putih lawannya biasa orang kata hitam. Putih lawannya hitam. Itu istilah mana lawan itu itu dia panggil tawasuklah, berluah-luah. Putih lawan dia tidak putih. Sebab selain daripada putih itu bukan hitam saja. Seperti juga bangun dengan berdiri. Jangan berdiri itu maksudnya ialah boleh saja kita duduk, boleh saja kita berbaring, tidak salah. Jadi jangan berdiri. Tiba-tiba ada seorang itu baring. Lalu dimarahi pula dia, kenapa awak baring? Saatnya awak kata jangan berdiri je. Jadi lawan kepada berdiri ialah tidak berdiri. Tidak berdiri itu macam-macam cara dia. Sama lah juga. Jangan pakai pakaian putih. Maka boleh sebarang warna asalkan jangan warna putih. Jangan pakai pakaian warna kita pun pakai yang hitam saja, tidak. Tu. Sebab dia bukan diddun. Did huruf dha dan juga dal, diddun. Diddun itu seperti gerak dengan diam. Tu. Kalau tak bergerak bermakna diam, kalau tidak diam bermakna bergerak. Tu dua tu je. Jadi kalau tak ada kedua-dua tak boleh. Kalau ada kedua-dua serentak pun tak boleh juga. Mana tak boleh itu maksud dia mustahil. Ni harus ini boleh. Sah pada akal. Pada akalnya sah makna boleh. Boleh apa dia? Yang ni boleh adanya dan sungguhnya. Dan boleh tiadanya dan tidaknya. Seperti tidak bergerak. Boleh. Suatu jirim itu tidak bergerak. Dan pada masa yang lain makna tidak itu boleh mengambil salah satu. Makna tidak bergerak dan tidak itu makna harus. Jadi itulah makna tiga hukum akal yang sewajarnya lah, yang sepatutnya kita dapat memahami dengan sebaik mungkin supaya mudahlah perjalanan kita selepas daripada ini. Dan maknanya seperti sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ada dah kenyataan dahulu bahawasanya yang wajib kita kena mengetahui itu bukan saja diri sifatnya, bahkan dalil kepada setiap sifat itu. Wajib kita kena tahu setiap sifat yang wajib, yang mustahil itu wajib kita kena tahu dalil. Maka dalil ini adalah dalil ta'akuliyah, mana dalil akal. Maka sebab itulah kita kena orang panggil tahu hukum akal. Sebab yang menghukumkan itu ialah hakimnya, ialah akal. Jadi kalau kita tak tahu hukum akal ini, maka kita akan jadi tersilap di dalam memahami. Orang panggil cara-cara istidlal, menjadikan dalil sesuatu kejadian itu kepada sifat-sifat Allah Ta'ala yang tertentu. Kemudian kata mu'alif kita rahimahullah Ta'ala, dan wajib pula atas mukallaf sebagai wujub aini. Wujub aini itu makna fardu ain.
istilah itu makna diubah begitu. Yang biasa kita sebut fardu ain. Jadi fardu itu makna wajib, sama dengan makna wajib di sini. Makna wujub ainiyun. Wajib ainin. Apa dia? Mengetahuikan dalil atas ni. Baru aja mengetahuikan dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata 20, mana 20 dalil. Bagi setiap satu persatu sifat yang wajib itu, wajib kita kena tahu dalilnya secara istiqlal. Tak boleh pakai satu dalil. Setiap satu sifat itu mesti satu dalil. Mana sifatnya? Sifat wujud Allah Ta'ala, mana dalilnya? Sifat kidam, bakok, masing-masing dengan dalil masing-masing. Mustahil Allah Ta'ala lemah, mana dalilnya? Harus pun begitu juga. Jadi sebanyak mana sifat-sifat yang wajib, mustahil dan juga maka dalil pun kena setiap satu tu dia kena ada dalil yang tersendiri. Namun ibaratnya macam tu, tetapi hakikatnya bukan macam tu. Sebab apa bukan macam tu? Kerana walaupun dia kata ini makna setiap atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib, tiap-tiap satu daripada yang wajib itu kena ada dalil. Sebenarnya dalil mana-mana sifat itu semuanya itu saja. Dalil yang sama. Kejadian alam ini sama ada secara iman. Ijma' tu kita kata alam ini maknanya banyaklah. Ataupun bukit, ataupun unta. Orang Arabi ditanya kepadanya, apa dalil kamu? Tuhan itu ada. Ada kata tahi unta. Oh, apa pula berdalil dengan tahi unta? Itu satu pemikiran yang simple, yang mudah. Dengan pemikiran dia, cara dia mikir, cara orang kampung mikir. Mana dalil Tuhan ada? Tahi unta. Apa pula tahi unta? Ada. Kalau tak ada ibu unta, mana ada tahi unta ni? Tahi unta ni mari daripada mana? Malaikat tahi itik. Tahi itik pun ada orang buat juga. Tahi itik makan ni orang kantor. Tak ada itik pun tak apa, ada tahi itik. Nama dia. Kerana nak menyerupai syibih. Jadi tahi unta lah dalil kata Allah Ta'ala tu ada. Jadi bagaimana dia bawa? Itu dia panggil wajhul istidlal. Itu bergantung. Macam mana dia bawakan dalil itu supaya sampai kepada madlul. Itu setiap orang itu dia mengambil pendekatan persekitaran dia. Orang biasa dengan binatang dia sebut binatang. Orang biasa dengan ternak dengan tanaman-tanaman dia sebutkan orang panggil tanaman-tanaman. Sebab itulah Allah Ta'ala khitab afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Itu binatang. Tak kira binatang apa. Afara'aitum ma tahrutun. Untuk petani peladang, adakah kamu tidak melihat kepada apa yang kamu tanam? Kena tengok, masuk tengok serta berfikir. Jadi semua itu adalah disebut sebagai alam. Jadi kalau biasa-biasa kita sebut mana dalil tu ada alam ini. Alam ini tu maksudnya kita sendiri pun alam juga. Itu istilah tu insya-Allah kita akan terangkan. Jadi maksudnya ya kalau kita katakan akifah boleh. Mana dalil tu ada akifah. Nasi kita balik ke rumah. Buka saji, ada nasi, ada lauk, ada sayur. Maknanya apa dia? Adalah yang memasukkan dia. Oh, kita konon-kononnya nak cipta rekod lah, cipta sejarah, mencipta nama. Kita mendaki satu gunung yang kita sangkakan bahasanya tidak ada lagi orang yang pernah sampai ke puncaknya. Kita naik, daki sampai ke puncak, tengok ada dah bendera. Maknanya apa dia? Tak kira bendera tu daripada langit jatuh perut bacok di atas gunung. Maknanya ada dah lagi sampai. Lalu berkerutlah muka dia masa cerita. Ada dah sampai. Jadi maknanya semua kejadian alam itu boleh menjadi dalil kepada sifat wujud, sifat qidam, baqa, qudrat, iradah. Semuanya dalil yang sama. Cuma bunyi ibaratnya dia kata wajib kita tahu secara fardu ain. Maknanya dalil atas tiap-tiap suatu daripada sifat yang wajib, yang mustahil dan juga yang jaiz itu, supaya ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العلم خائفين وعنابة المخبتين والشكر الصابين وتبت الصديقين
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Aku tanya soalnya. Soalnya seorang murid dia minta dengan tok guru, dia minta halal ilmu. Dia minta penjelasan tok guru. Minta halal ilmu. Minta halal ilmu yang tok guru dia ajar. Jadi nak minta penjelasan tok guru. Ilmu ni sepatutnya minta halal. Ya betul. Yalah begitulah biasalah kita dengan pelajar-pelajar itu adab. Pelajar-pelajar kita yang jujur, yang bagus-bagus tu memanglah dia minta halalkan ilmu. Ya itu dah jadi satu istilah dia. Jadi sebenarnya bukan semestinya begitu. Kita tak perlu orang panggil minta halalkan ilmu. Ya kerana hakikat ilmu tu yu'ti hikmatan man yasha. Allah Taala yang memberikan ilmu kepada orang yang dia kehendak. Hakikatnya begitu. Cuma dia panggil satu lagi dia istilah minta ijazah. Ijazah itu ialah mengizinkan kita beramal dan juga mengajarkan kepada orang lain. Itu maknanya ijazah. Jadi istilah ini kita pun tidak tahu daripada mana asal. Itu sebenarnya adab pelajar-pelajar nak menyatakan adab dia. Sehingga sampai dia tu minta halalkan. Sebenarnya tidak wajib dan tidak perlu kita minta halal. Cuma orang panggil di antaranya pernyataan itu sebagai nok tanda penghargaan, terima kasih pada gurunya. Sebab ilmu itu bukan hak guru. Kalau yang kita minta halalkan itu ialah kerana kita mengambil sesuatu itu daripada tuan punyanya, pemilik dia. Jadi ilmu ini apa yang contohnya saya mengajar ilmu ini bukan hak milik saya. Cuma saya menjadi sabab kalau anda sekiranya dapat memahami ilmu yang saya sampaikan itu anugerah minnatun minallah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sababnya itu dia panggil sabab. Sabab itu makna melalui, sababum. Sabab itu bahasa Arab, jadi bahasa Melayu jadi sebab. Maksud sabab itu ialah lalu ke tok guru, lalu kita. Cuma kita ni berterima kasih kepada orang yang menjadi sabab. Terima kasih kita kerana jadi sebab itulah dari sudut yang lain pula seperti kita katakan guru pula maknanya macam dia kata saya tak halalkan ilmu saya tu. Itu apa yang zahir kepada saya sendiri. Maknanya dia tidak ada begitu. Cumanya orang panggil oleh dia masuk dalam bab lain sebenarnya derhaka pada guru. Itu bila guru katakan begitu maksudnya guru tu marah kepada pelajar sehingga dia mengatakan aku tak halal ilmu aku. Dan mengambil daripada aku tak halalkan. Jadi itu bukan, dia tidak berlaku begitu. Contohnya seperti kita kata seorang bapa dia ni satu hak. Seorang bapa dia kata kalau aku mati mu tak boleh saka, mu tak dapat saka. Dia tak akan jadi. Sebab hakikatnya saka itu sama ada bapa. Itu dia begitu Allah Taala telah tentukan. Anak yang tak cara kepada ibu bapa sekalipun dia tetap mendapat. Dia tak cara kepada ibu bapa tu mana salahlah. Tapi pesaka tu dia dapat juga sebab tidak ada manik perkara yang halal. Jadi maknanya kalau kita nak katakan minta halal itu adalah sebagai adab sajalah. Tidaklah maksudnya orang panggil maknanya dan setiap guru yang mengajar itu maksudnya kalau kita nak katakan minta halal memang dihalalkan. Memang kita mengajar ni kita pelajar-pelajar kita itu orang panggil beramal dengan ilmu dan juga menyebarkan, karena itulah manfaatnya kepada kita. Bermakna bila ilmu itu disebarkan itu kebaikannya kembali kepada guru. Jadi saat ni asas dianya ialah ilmu itu bukan milik siapa-siapa dia, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ialah kita kata semuanya barangan ini maknanya milik Allah Taala juga, tetapi itu lain. Karena dalam bab mata benda dunia Allah Taala berikan kepada kemuliaan kepada manusia di atas muka bumi, maka Allah Taala beri hakut tamalluk, hak untuk memiliki atas dasar pinjaman daripada Allah Taala. Tapi boleh kita kata ni kereta saya. Tapi kita nak katakan ilmu hak saya ajar sana itu ilmu saya, tidak. Saya ada ilmu, memang kita kata macam tu. Tapi tidaklah maksudnya tak perlu kita minta halal. Tapi kalau kita nak minta halal tu tidak mengapa. Itu menunjukkan bahasanya kita tu sangat menghargai dan kita nak supaya kita nak ajar kepada orang lain pun ilmu tu. Begitu kita dapat satu orang panggil restu daripada guru. Begitu je sebenarnya. Kita nak dapat satu orang panggil nak menetapkan hati kita, nak meneguhkan hati kita bahawa ilmu yang kita ajar ni kita ambil daripada seorang guru tu begitu. Gurunya dah secara soreh menyatakan ambo halalkan ilmu saya. Jadi kalau saya katakan saya tak halalkan, jadi kata jadi dia tak jadi.
begitu. Tapi benda ni maknanya ilmu tu, sebab istilah saya ada ilmu tu maksudnya bukan maksudnya tamaluk. Saya ada ilmu maksudnya saya ada maklumat itu saja. Bukannya tamaluk memiliki. Maknanya ilmu itu tidak menjadi milik, dia panggil apa ni kalau harta ni milik, ni kitab saya ni milik pribadi saya. Okey, tak boleh ambil ni kitab ni. Itu kitab, bukan ilmu. Ilmu itu ialah suatu makna. Makna itu kita tak boleh nak miliki dia. Cuma kita bersifat dengan dia. Maksudnya yang terlebih baiknya seorang murid minta restu. Minta restu, minta izin tu mana minta ijazah lah. Cuma kita panggil ijazah. Minta restu itu supaya dia semangat kita Allah, tok guru aku ni mana mana. Itu sokongan daripada guru. Macam kita minta surah akuan lah. Begitu saja. Lepas tu last sekali tok guru. Nak minta tok guru ijazah kepada semua yang hadir ini satu doa pendek ya untuk kita kuatkan ingatan kita. Doa ataupun zikir doa mana? Doa biasa-biasa dah. Jadi doa untuk kita, dia untuk kita ingat ni dia ialah doa tu dia ada khusus, boleh jadi yang khusus, ada yang umum, dan ada banyak lagi perkara-perkara yang boleh menyebabkan kuat ingatan kita. Tu. Jadi saya secara spontan tu doa apa tu secara khusus tu rasa kalau nak semulalah semula. Buat bismillah. Bismillah lah. Kita tengok dulu.